Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pelajaran kita hari ini adalah dalam bidang hadis, yakni pelajaran yang ke-10, bertajuk hindari sifat negatif. Sifat negatif adalah sifat yang buruk yang datangnya daripada syaitan. Setiap manusia tidak dapat lari daripada memiliki sifat ini, dan kita disarankan agar meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana perasaan dan sifat negatif ini hanya akan merosakkan hati dan jiwa seseorang. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang mana telah menegaskan bahawa seseorang itu perlu hindari diri daripada sifat-sifat negatif seperti malas, lemah, pengecut dan nyanyuk. Selain itu, hadis ini juga menyarankan agar manusia berdoa supaya dilindungi daripada sebarang fitnah kehidupan dan kematian serta azab kubur. Khair. Antara sifat-sifat negatif yang telah dinyatakan dalam hadis tersebut adalah yang pertama, lemah. Apa yang dimaksudkan dengan lemah? Lemah iaitu meninggalkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Lemah lawannya kuat. Maka murid-murid perlulah kuatkan hati, mental dan fizikal dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab sebagai seorang murid dan juga anak. Baik, sifat negatif yang dinyatakan dalam hadis yang kedua ialah malas. Malas iaitu tidak mahu melakukan sesuatu yang mampu atau boleh dilakukan. Malas lawannya rajin. Maka kita perlu rajin dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah di muka bumi ini. Seperti apa? Solat dan juga belajar. Sifat negatif yang ketiga pula ialah pengecut, iaitu orang yang tidak berani melakukan atau menghalang sesuatu situasi buruk berlaku. Pengecut ni lawannya berani. Maka sebagai umat Islam, kita mesti berani dalam mencegah kemungkaran dan menolong orang lain yang dizalimi. Antara punca seseorang itu pengecut adalah apa? Adalah kerana memiliki iman yang lemah dan kurangnya pengetahuan agama. Baik, sifat yang keempat, sifat negatif yang keempat adalah nyanyuk. Nyanyuk iaitu penyakit yang mengganggu kewarasan fikiran, yang mana ianya menyebabkan seseorang itu berkelakuan seperti kanak-kanak. Khair. Murid-murid, kita semua perlu mengetahui bahawa Rasulullah SAW tidak mahu umatnya bersifat negatif. Ini adalah kerana sebagai umat yang cemerlang, hendaklah menunjukkan sifat yang terbaik, iaitu sifat mahmudah, dengan melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar dan mengamalkan sifat wasatiyah, iaitu kesederhanaan dalam semua urusan dunia dan ukhrawi, agar menjadi contoh ikutan kepada orang bukan Islam. Jika seseorang individu melakukan amalan-amalan sifat-sifat negatif, ianya akan memberi kesan yang tidak baik terhadap dirinya sendiri. Antaranya, iman akan semakin lemah, wujud sikap mementingkan diri sendiri dan tidak berdaya maju, khususnya kepada seseorang murid. Khair. Kesan yang baik oleh individu tersebut akan beralih ke arah persekitaran, yang mana kehidupan masyarakat juga akan terkesan. Antaranya, masyarakat hidup kucar kacir, akan timbul pergaduhan atau permusuhan, dan perpaduan akan terjejas.
implikasi buruk terhadap individu yang seterusnya akan menimpa ke dalam masyarakat, dan sudah pastilah ianya akan memberi impak kepada sesebuah negara. Antaranya, ekonomi sesebuah negara akan merosot, negara akan mundur, dan seterusnya musuh-musuh Islam akan mudah untuk menjajah atau menakluki. Ya. Oleh yang demikian, kita perlu mengelak dan hindari diri kita daripada terjebak atau terjerumus ke dalam situasi yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW, iaitu apa? Iaitu melakukan atau mengamalkan sifat-sifat negatif. Antara langkah-langkah untuk mengatasi sifat-sifat negatif ini adalah, yang pertama, menghadiri atau melibatkan diri ke dalam majlis-majlis ilmu. Yang kedua, mendekati atau selalu bersama dengan orang yang berakhlak mulia. Yang ketiga, jika pernah melakukan sifat-sifat negatif, berazamlah untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dan yang keempat, berdoa dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diri kita dilindungi dan tidak melakukan sifat-sifat negatif. Di akhir pengajian untuk hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran yang terdapat dalam hadis ini. Yang pertama, sentiasa berdoa menjadi insan yang berakhlak mulia. Yang kedua, berusaha menjadi mukmin yang kuat. Yang ketiga, berusaha berubah ke arah yang lebih baik. Dan yang keempat, perlu berani dalam semua perkara-perkara kebaikan. Sekian untuk hari ini, insya-Allah. Berikut adalah tugasan yang perlu kamu laksanakan. Kemudian hantarkan tugasan tersebut secara personal kepada saya, insya-Allah. Akhir kalam daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beramal.